Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 6. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik teknologi pertanian. Okey, sebaik saja kita dah menjaga tanaman, maka tanaman tersebut akan membuahkan hasil. Jadi, hasil tersebut kita perlu pungut dan rekod tanaman tersebut. Rekod pendapatan tanaman tersebut. Jadi, pada hari ini, kita akan belajar bagi topik menuai hasil dan merekod pendapatan hasil hidroponik. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.2.9 menuai hasil mengikut tempoh matang dan fizikal tanaman, dan yang kedua 5.2.10 merekod pendapatan hasil hidroponik. Okey. Jadi, yang pertama kita akan belajar mengenai menuai hasil. Jadi, tanaman secara hidroponik ini boleh dituai setelah mencapai peringkat matang. Maksudnya, setelah tumbuhan itu ataupun sayuran itu mencapai peringkat matang dah besar. Jadi, tempoh matang tanaman hidroponik biasanya lebih cepat berbanding dengan kaedah tanaman secara konvensional. Maksudnya, apabila kita tanam secara hidroponik, hasilnya akan lebih cepat matang berbanding daripada kita tanam secara konvensional. Kamu tahu tak tanaman secara konvensional ni macam mana? Kaedah tanaman secara konvensional ni macam mana? Okey, kaedah tanaman secara konvensional ini merupakan kaedah yang selalu kita guna, iaitu dengan menanam tanaman menggunakan tanah, iaitu menggunakan medium tanah. Jadi, untuk hidroponik ni, kebiasaannya dia akan lebih cepat matang berbanding kita tanam tanaman menggunakan tanah. Okey, ini merupakan jadual tempoh matang dan sifat fizikal tumbuhan. Okey, bagi setiap tumbuhan ataupun sayuran yang kita tanam, dia mempunyai tempoh matang yang berlainan mengikut jenis sayuran yang kita tanam. Jadi, ini merupakan contoh-contoh untuk kamu tahulah berapa bilangan hari untuk sayur tersebut matang. Okey, yang pertama sawi hijau. Sawi hijau mengambil masa sehingga 30 hingga 35 hari untuk matang. Okey, gambar di sebelah ini merupakan sifat fizikal ketika sawi hijau ini telah matang. Okey, yang kedua iaitu kailan. Kailan ini mengambil masa 45 hingga 50 hari untuk matang. Okey, ini merupakan gambar rajah bagi kailan apabila matang. Yang seterusnya, bayam. Bayam mengambil masa 25 hingga 35 hari. 30 hari, maafkan cikgu, 25 hingga 30 hari. Dan di sebelah ini merupakan gambar rajah bagi bayam yang telah matang. Okey, yang seterusnya, kangkung. Kangkung mengambil masa 25 hingga 30 hari sama macam bayam juga. Okey, ini merupakan gambar rajah bagi kangkung yang sudah matang. Okey, yang seterusnya, tomato. Okey, bagi tomato, dia mengambil masa yang lama sedikit berbanding sayur hijau yang lain. Okey, dia mengambil masa 50 hingga 60 hari untuk matang. Yang seterusnya iaitu timun. Okey, timun mengambil masa 45 hingga 50 hari untuk matang. Okey, yang seterusnya, hasil tanaman yang telah matang hendaklah dituai dengan cara yang betul. Jadi, apabila hasil tanaman kita tu dah matang dah pun, jadi kita perlu tuai dia dengan cara yang betul. Terdapat beberapa cara yang boleh kita gunakan untuk menuai hasil tanaman. Antaranya ialah dengan
Memetik. Okey, cara ini sesuai bagi sayuran berbuah seperti cili. Kita perlu petik cili. Okey, bagi contoh sayuran yang berbuah. Okey, yang kedua, mencabut. Okey, mencabut ini lebih sesuai untuk sayuran yang berdaun seperti sawi, bayam, kangkung, kailan. Okey, jadi untuk sayuran yang berdaun, kita boleh tuainya dengan cara mencabut terus tanaman tersebut daripada raga tanaman. Maksudnya kita cabut sekali dengan akar-akar dia sekali. Okey, yang seterusnya, memotong. Okey, sayuran berdaun juga sesuai dituai dengan cara memotong. Tanaman dipotong pada pangkal pokok dengan menggunakan gunting atau pisau. Jadinya, untuk sayuran yang berdaun, kita boleh guna dua cara untuk menuai, iaitu mencabut dan memotong. Kalau mencabut, cabut daripada akar. Terus, kalau memotong, kita potong pada pangkal pokok supaya tanaman di raga tanaman tu boleh tumbuh semula. Okey. Yang seterusnya, kita akan teruskan kepada subtopik yang seterusnya, iaitu memungut dan merekod. Apabila kita dah menuai hasil tanaman kita, kita perlu memungut dan merekod hasil tanaman. Okey, memungut dan merekod pendapatan hasil. Selepas kita dah siap menuai, hasil tanaman tersebut perlu diselenggara dengan berhati-hati dan teratur bagi mengelakkan kerosakan ataupun kecacatan pada hasil tanaman kita, macam patah daun ke ataupun sebagainya. Jadi, langkah pertama kita perlu mengumpul. Okey, kumpulkan hasil tanaman yang telah dituai di tempat teduh atau di tempat pengumpulan supaya kualiti hasil tidak terjejas. Maksudnya kita kumpulkan kesemua hasil tanaman tersebut ke tempat yang teduh ataupun tempat pengumpulan supaya hasil kita tu tidak terjejas. Okey, yang kedua, apabila kita dah kumpul hasil tanaman kita tadi, kita perlu mengimbang pula. Okey, timbangan semua hasil tanaman yang telah dituai untuk merekod pendapatan hasil tuaian. Maksudnya, kita timbang hasil tanaman kita untuk kita tahu pendapatan hasil tuaian kita. Maksudnya, berapa hasil yang kita peroleh. Okey. Yang seterusnya, lepas kita mengimbang, kita perlu memilih dan mengasingkan. Maksudnya, kita asingkan hasil yang baik dan hasil yang rosak. Pilih dan asingkan hasil tanaman yang baik dengan yang rosak untuk memastikan hasil tuaian berkualiti dan bernilai tinggi. Kita asingkan hasil yang baik, letak sebelah. Hasil yang rosak, letak sebelah. Okey. Selepas itu, kita perlu menggradekan hasil tanaman tersebut. Okey, kalau tanaman tersebut baik ataupun berkualiti tinggi, kita gradekan dia dengan grade A. Manakala kurang baik sedikit, kita gradekan dia sebagai grade B. Okey, lakukan kerja penggradean supaya hasil tanaman seragam dan mudah untuk dijual. Okey, kita kumpulkan dia dalam satu kumpulan yang sama. Kalau yang berkualiti tinggi, kita letak di grade A. Kalau kurang sedikit, kita letakkan kepada grade B. Biasanya hasil tanaman di grade mengikut rupa, bentuk, warna, saiz dan berat. Ikut kumpulan yang cikgu cakap dengan tadi. Dari segi rupa, bentuk, warna, saiz dan berat. Okey. Seterusnya, selepas kita menggradekan, kita perlu membungkus. Okey. Bungkus hasil tanaman yang telah digrade mengikut berat yang dikehendaki. Pembungkusan dapat mengelakkan kerosakan hasil tanaman ketika diangkut dan mudah untuk dijual. Pembungkusan boleh dibuat menggunakan kertas atau
plastik. Jadi kita perlu bungkus hasil tanaman kita untuk mengelakkan kerosakan hasil tanaman tersebut. Macam kita jumpa dekat pasar lah, dia dalam sayur tersebut dalam plastik. Okey, jadi kita boleh bungkus hasil tanaman tersebut menggunakan kertas ataupun plastik. Okey, seterusnya selepas kita membungkus, kita perlu menyimpan dan memasarkan. Okey, simpan hasil tanaman yang telah dibungkus di dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegaran sebelum dipasarkan. Okey, kita letakkan hasil tanaman kita tu yang telah dibungkus ke dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegaran sayur tersebut sebelum kita pasarkan sayur tersebut. Okey. Yang seterusnya, okey, mengapakah kerja menuai dilakukan pada awal pagi dan lewat petang? Maksudnya kenapa kerja menuai tu lebih sesuai untuk kita lakukan pada awal pagi dan lewat petang? Okey, jadi sebab suhu pada awal pagi dan lewat petang biasanya lebih dingin. Ini boleh mengurangkan stres kepada tanaman. Jadi sayur tu tak cepat layulah. Okey, kita pun patutnya melakukan aktiviti penyiraman pokok pada waktu awal pagi dan lewat petang. Sebab apa? Sebab waktu tu tak panas. Jadi sayuran tu dia tak stres. Okey. Soalan yang kedua, mengapakah sayuran perlu disimpan pada suhu yang rendah? Jawapan dia, untuk mengelakkan pembiakan bakteria yang boleh merosakkan sayuran. Okey, sebab apa? Bakteria dia tidak boleh membiak pada suhu yang rendah. Jadi itu lebih sesuai untuk kita menyimpan sayuran dalam suhu yang rendah, iaitu dengan meletakkan dalam peti sejuk. Okey. Yang seterusnya ialah buku rekod pendapatan saya. Okey. Semua tanaman yang telah kita tuai perlu direkodkan untuk mengetahui jumlah keseluruhan hasil tanaman. Kita perlu menyediakan sebuah buku rekod pendapatan hasil tanaman. Okey, jadual menunjukkan jumlah rekod pendapatan hasil tanaman kelas 6 Melati. Jenis sayuran yang mereka tanam ialah sawi. Okey, ini merupakan contoh buku rekod pendapatan. Maksudnya kita perlu merekodkan semua tanaman yang telah kita tuai ke dalam buku rekod untuk kita tahu jumlah keseluruhan hasil tanaman kita. Okey, ini merupakan contoh jadualnya. Okey, kita rekod saja. Setiap kali kita tuai, kita perlu rekod tarikh, kuantiti, harga per kg dan jumlah untuk hari tersebut. Jumlah kuantiti untuk hari tersebut. Jadi, selepas itu kita jumlah keseluruhannya. Kemudian kita akan dapat jumlah keseluruhan hasil tanaman kita. Baiklah, sekian saja kelas kita ataupun penerangan cikgu pada kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.